Okey. Wazir ke Wafiq baca doa? Cepat bang. Tak pun siapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazani rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alright. So, bio first kan? Saya tahu bio ni bukan, kita sepatutnya mula pukul 8. Kelas awak mula pukul 8 kan? Habis sekolah pukul apa? 1:30 ke pukul 2? 1:30. Semua 1:30. 1:30. Alright. So, kita mula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni kita nak cerita pasal yang ini. Okay, kita nak cerita pasal mitosis. Tapi mitosis hari tu kita dah belajar pasal proses mitosis. So hari ni kita nak membandingkan, kita nak buat revision sebab kita combine 2 kelas tahun ni. Kita nak membandingkan dan membezakan sitokinesis pada sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okay, apakah itu sitokinesis? Dulu kita dah belajar sitokinesis kan? Apakah itu sitokinesis? Apakah itu sitokinesis? Apa dia? Pembahagian sitoplasma. Yes, pembahagian sitoplasma. So awak ingat pembahagian sel? Pembahagian sel ada 2. Okey, dia terbahagi pada 2 peringkat. 2 peringkat. Satu adalah pembahagian nukleus. Satu lagi adalah pembahagian sitoplasma. Okey. Nah, pembahagian nukleus ni kita kenali dia sebagai apa? Pembahagian nukleus kita kenali sebagai apa? Kinesis. Karyokinesis. Yes. Karyokinesis. Okey, kalau pembahagian sitoplasma kita kenali dia adalah sebagai sitokinesis. So hari ni kita nak belajar sitokinesis ni ada 2. Kalau dekat haiwan, sitokinesis dia melibatkan proses pencerutan. Kalaulah ini pencerutan ni dekat haiwan tau. Kalaulah dekat tumbuhan, ia melibatkan pembentukan plat. Okey, pembentukan plat. Hari ni kalau sempat saya nak cerita pasal pembahagian nukleus jenis meiosis. So kita ada mitosis. Satu lagi kita ada meiosis. Kalau sempat hari ni kita nak akan bincang mengenai meiosis. Okay, so saya teruskan. Right, so okay, kita tengok dekat sini. Ini hari tu kita dah belajar lagi sekali. Okay, saya ulang lagi sekali. Proses pembahagian sel ada 2 peringkat. Satu adalah pembahagian nukleus, satu lagi adalah sitoplasma, pembahagian sitoplasma. Now, dalam pembahagian nukleus ni, hari tu kita dah belajar mengenai mitosis. Apakah yang awak faham mengenai maksud mitosis hari tu? Yang masa kita lukis, apakah awak faham mengenai mitosis? Mitosis adalah proses sebahagian daripada pembahagian sel. Adalah proses apa? Proses pembahagian sel yang menghasilkan berapa sel anak? Daripada gambar ni dia menghasilkan berapa sel anak? Dia menghasilkan berapa sel anak? Berapa? 2. Ya, dia menghasilkan, very good. Dia proses pembahagian sel yang hasilkan apa? Hasilkan 2 sel anak. Okay, so dia hasilkan 2 sel anak. So setiap sel anak tu, bilangan kromosomnya sama ke berbeza? Sama dengan induk. Yes, bilangan kromosom sama dengan induk. Awak jangan, sebab nukleus untuk setiap organisma lain-lain. Cuma macam saya pernah cakap kan, kalaulah dalam manusia bilangan kromosom kita kan ada 23 pasang, 46 kan, 46 kromosom. Takkanlah kita nak lukis 46 kromosom, so penatlah nak lukis. So biasanya dalam lukisan kita buat 4 atau 6. Okay, alright, tapi awak tak boleh cakap bilangan kromosom adalah 4.
Okay, so yang tu careful sikit. So, ni, hari ni kita nak cerita pasal cytokinesis. Alright, so saya laju sikit. Now, so ini yang kita kata. Cytokinesis merupakan proses pembahagian sitoplasma. Cytokinesis adalah proses pembahagian sitoplasma, okay, yang menghasilkan dua sel anak. So biasanya proses cytokinesis ni, okay, dia bermula di akhir peringkat telofasa. So dia serentak. Bila nukleus ni kan, nampak tak? Ini adalah telofasa. Bila telofasa ni dah lengkap, lepas tu dia akan membentuk, dia akan mencerut. So senang kata cytokinesis ni berlaku masa telofasa akhir. Right. So awak tengok kat sini. Cytokinesis untuk tumbuhan dan juga haiwan adalah berbeza. Kalau lah tadi saya kata dekat tumbuhan dia membentuk apa? Cytokinesis ni ada dua. Kalau dekat haiwan macam mana? Flight. Haiwan. Haiwan pencerutan. Yeah, haiwan dia akan melakukan pencerutan. Kalau tumbuhan? Pembentukan flight. Yeah, tumbuhan adalah pembentukan plat. Okey, kalau pencerutan tu dia berlaku kat mana? Kat tengah ke, kat tepi ke, kat hujung? Pencerutan tu berlaku kat mana? Kat tengah ke, kat tepi ke, kat hujung? Tengah. Yeah, dia berlaku dekat tengah. So, senang kata kesimpulannya cytokinesis ada dua jenis. Jika berlaku di haiwan, ia melibatkan proses pencerutan di tengah. Okey, kalaulah tumbuhan, ia akan melibatkan pembentukan plat. Sama juga pembentukan plat tu berlaku di tengah. Okey, so nampak tak? Ini pencerutan, ini adalah pembentukan plat. So, tengok ini. Ini yang saya kata berlaku di tengah, di khatulistiwa sel. So, bila dia dah berlaku dengan sempurna, nanti jadilah dua sel anak. Okey, kalau cytokinesis dalam tumbuhan. Cytokinesis dalam tumbuhan, dia akan membentuk plat. Kenapa kalau cytokinesis dalam tumbuhan dia membentuk plat? Kenapa dia tak mencerut? Kenapa dia membentuk plat? Kenapa dia membentuk plat? Untuk membentuk dinding sel. Yes, sebab very good. Sebab plat sel tu nanti alright, plat sel tu nanti dia akan menjadi dinding sel yang baharu. So sama juga konsepnya dia berlaku di tengah-tengah. Okay, right. Now, so ini pembentukan plat. Okay, ni dah. Okay, so hari ni kita nak ulang lagi sekali. Sikit je. Okay, kepentingan mitosis. Kepentingan mitosis biasa dia menambah bilangan sel. Okay, membaki sel-sel yang rosak. Okay, penjanaan semula ni adalah untuk macam ekor cicak, macam cerita Spiderman tu kot. Spiderman tu yang tiba-tiba tangan diputus boleh tumbuh baru. And then pembentukan tunas dan juga pengklonan. So proses pengklonan ni ia melibatkan proses mitosis. So apakah kebaikan pengklonan? Kalau saya kata apakah kebaikan pengklonan? Apa bagusnya pengklonan? Apa bagusnya pengklonan? Sama, dapat nutrien dan semuanya sama. Sama. So senang kata, awak kata kalau kebaikan pengklonan jika ada sifat-sifat yang baik tu dapat diturunkan. Tapi ada tak keburukan pengklonan? Ada. Keimunan yang rendah. Keimunan yang rendah jika macam ni. Keimunan rendah, awak jangan ingat orang organisma yang dikeloni keimunannya rendah. Dia macam ni maksudnya. Jika induk tu dia sensitif terhadap virus A, dia attack, dia boleh mati. Senang kata, dia mempunyai keimunan atau body resistant atau ketahanan terhadap penyakit sama dengan induk. Kita tak cakap dia lemah. Cuma kita kata dia sama dengan induk. Kalaulah induk tu, dia tak tahan dengan virus A, so virus A tu attack induk tu. So anak-anak dia pun sama. Dia sensitif terhadap virus A. Tapi kalau macam kita ni dihasilkan daripada pembiakan seksual. Pembiakan seksual. Kita punya sistem pertahanan badan kita adalah lain. Maksud saya awak ada 5 orang adik-beradik. Adik-beradik tu of course sistem pertahanan badannya adalah lain-lain.
Ada seorang katakanlah your siblings dia senang demam, ada seorang yang susah nak demam. Itu kita kata sistem pertahanan badan adalah berbeza. Tetapi pengklonan kita tak cakap sistem pertahanan badannya lemah. Kita nak kata sistem pertahanan badan atau keimunannya sama seperti induk. Boleh nampak beza tak? Boleh tahu beza tak? Is it okay? Okay tak? Okay. Korang lemah baru bangun pagi. Tak ada. Jangan bincang makan ni. Tengah makan? Okey, Hafiz. Makan. Okey, baguslah tu. At least korang bangun kan? Ni paling sikit ni. Dalam hati saya sebenarnya saya bukan hati, saya malas nak layan ni. Awak ada 28 orang. Combine 2 kelas 28 orang. Okey. Tapi malas nak bising. Alright, sebab yang it's not fair saya bising dekat awak sebab awak yang masuk, yang tak masuk pula. Maksud saya macam ni. Korang yang baik-baik datang kelas, kenapa korang yang kena bebel kan? So it's not fair lah kan. Yang nak lemas tu, kalau dia rasa dia buat benda yang baik, teruskanlah. Okay. Right, so kita teruskan. Okay. Now, kita dah bincang pengklonan. Ini adalah pengklonan tumbuhan, ini pengklonan tumbuhan. Biasanya pengklonan tumbuhan ada pengklonan haiwan. Kenapa? Salah satu faktor pengklonan tumbuhan ni dia punya kisah hidup dia untuk matang adalah lebih cepat. Contohnya kita tanam sayur. Kita tanam sayur dalam masa 2 bulan atau 3 bulan dia terus mendapatkan hasil. Tapi kalau kita nak klonkan haiwan, contohnya adalah doli ni kan. Kita nak klonkan doli ni, dia ambil masa berbulan untuk lahirkan dia. Tapi keburukan doli ni, korang pernah dengar doli tak? Pernah dengar doli tak? Tak. Doli ni adalah haiwan pertama yang berjaya diklonkan. Okay, doli ni adalah biri-biri pertama yang diklonkan. Tetapi doli yang lahir ni, dia punya jangka hayatnya adalah pendek. Kenapa doli ni yang diklonkan ni jangka hayatnya pendek? Ni doli. Okay, jangka hayat yang pendek. 3 tahun ke berapa tahun dia dah mati. Kenapa doli ni jangka hayatnya pendek? Sebab ikut induk. Yes, very good. Sebab dia ikut umur induk. Katakanlah umur awak 17 tahun. Bayi yang lahir tu, dia sama dengan jangka hayat sel induk. Kalau jangka hayat sel induk ni adalah 17 tahun, anak yang lahir daripada pengklonan ni, jangka hayat sel tu umur dia dah 17 tahun. So basically katakanlah doli lahir, dia jangka hayat dia lahir kalau saya tak silap dia 3 tahun. So doli lepas 3 tahun dia mati. Tapi sebenarnya doli tu umur dia ikut sel dia, umur dia dah 6 tahun. So itu buruknya pengklonan sebab umur sel tu dia ikut induk. Okay, so ini adalah pengklonan. Biasanya pengklonan katakanlah awak nampak kan, dia akan ikut yang ni tau, nukleus tu. Kalau nukleus tu daripada yang bulu-bulu banyak ni, dia akan genetik dia akan ikut yang bulu banyak. So yang ini betina tau. Yang betina ni fungsi dia, okay, dia nak bagi ovum sahaja. Tetapi ovum tu dia buang dia punya nukleus. So senang kata awak ada ovum. Bayangkan. Awak ada ovum tu kita buang nukleus. So nukleus yang ada tu adalah daripada penderma yang ini. Sebab tu dia ikut genetik siapa yang derma nukleus tu. Okay, so senang kata ini adalah surrogate. Senang kata saya nak buat macam ni. Katakanlah saya ambil siapa? Hafiz lah. Saya nak klonkan Hafiz. Lepas tu Ain baik hati dia bagi pinjam dia punya uterus dengan ovum. So Ain bagi dia punya ovum, tapi Ain buang dia punya nukleus dalam ovum tu. So kita ambil sel daripada Hafiz and then kita terus senyawakan. Kita senyawakan bukan senang tau, kita kena bagi electric shock. Lepas tu bila kita dah senyawakan, sel tu dah jadi beberapa sel, okay? Dah beberapa sel yang kita panggil dia sebagai embryo ni, kita masukkan balik dalam uterus Ain. Katakanlah masuk dalam uterus Ain. Cukup 9 bulan lahir sebiji macam Hafiz. Tapi bayi yang dia lahir tu bilang dia punya umur sel tu sama Hafiz lah, which is 16 tahun. Okay. Tapi pengklonan ni susah. Okay. So ini dah sudah. Now, kita ambil yang ni. Right. Hari ni sebelum masuk meiosis, kita nak cerita kenapa Tuhan jadikan sperma dengan ovum tu bilangannya separuh. Ovum ni Tuhan jadikan, okay,
adalah bilangannya separuh. Katakanlah ini perempuan ni, saya tak ambil 46 XY sebab saya rasa korang cepat pening. Katakanlah ini adalah Mrs. X, ini adalah Mr. X. Mrs. X ni, bilangan kromosom yang ada dalam badan dia adalah 46. Mr. X also adalah 46. Selepas mengalami meiosis, okay, dia akan menghasilkan ovum yang bilangan kromosomnya 23, separuh. Senang kata, apa pun dia meiosis, dia akan menghasilkan bilangan kromosomnya separuh. 23. Sperma juga 23. So ikut awak, kenapa Tuhan jadikan sperma dengan ovum bilangan kromosom separuh, haploid, daripada induk? Kenapa Tuhan jadikan macam tu? Kenapa ovum dengan sperma ni bilangan dia mesti separuh? Sebab Kenapa Tuhan nanti dah senyawa jadi 46 balik tiba. Yes, sebab bila senyawa, dia akan dapat balik zygote yang diplot. So senang kata, bila zygote ni diplot, dia senang kata survival dia tinggi. Ingat tak saya ada cerita kat awak, saya tak ingat kelas mana. Biasanya kalau ibu tu yang mengandung, yang mengalami, yang ada bilangan kromosomnya tak normal, kurang ataupun lebih, masa dalam kandungan pun survival fetus tu, embryo tu sebenarnya tak kuat. Dia lebih mudah gugur. So senang kata, so senang kata kalau yang lahir tu ada yang Down syndrome tu sebenarnya itu adalah orang kata memang paling kuat lah. Sebab biasanya dalam kandungan lagi dia dah tunjukkan dia punya simptom, dia tak berapa nak survive. Okay. So senang kata kesimpulannya Tuhan jadikan bilangan sperma dengan ovum separuh sebab bila berlakunya persenyawaan, ia akan menghasilkan organisma yang diplot balik. Okay. Right. So hari ni kita nak belajar mengenai meiosis. So apakah itu meiosis? Ikut awak faham, apakah itu meiosis? Belum ajar lagi, apakah itu meiosis? Apakah yang awak faham mengenai meiosis? Penghasilan sel. Yes, dia adalah proses pembahagian sel. So meiosis ni adalah sebahagian daripada proses pembahagian sel yang menghasilkan Gamet. 4 sel anak. Okey, 4 sel anak. Setiap sel anak bilangan kromosom adalah separuh. Bilangan kromosom separuh ni kita kenali dia sebagai apa? Diploid ke haploid? Separuh ni diploid ke haploid? Haploid. Yes, separuh tu kita kenali dia adalah sebagai haploid. Kalau haploid kita pakai N ke atau 2 N? Yes, kita pakai N. So contohnya adalah, baru kita bagi contoh, contohnya adalah gamet. Nabil, are you okay? Nabil tak dengar suara pula bila dah ada dengan budak sini. Nabil, awak malu ke? Nabil, are you there? Lemau je. Lemau kan? Pagi sangat Tapi boleh faham tak? Boleh faham tak? Ni belum masuk lagi ni? Boleh. Boleh Tak susah. Alright. So hari ni awak jangan cakap awak lemau, saya pun lemau sikit. Okay. Now, so hari ni kita nak cerita pasal meiosis. Meiosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan 4 sel anak. Tengok 4 sel anak. Kalau mitosis hasilkan 2. Meiosis hasilkan 4. So macam mana boleh hasilkan 4? Sebab meiosis ni berlaku 2 kali. Dia ada meiosis 1. Okay, meiosis 1. Satu lagi adalah meiosis 2. Meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak. Meiosis 2 nanti ending dia akan menghasilkan 4 sel anak. So senang kata meiosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan 4 sel anak. Setiap sel anak bilangan kromosomnya adalah separuh. Nah, apakah kepentingan meiosis? Kepentingan meiosis macam Hafiz cakap tadi untuk menghasilkan gamet. Dan satu lagi dia menghasilkan variasi genetik. Senang kata korang adik-beradik, muka korang boleh berbeza. Kenapa setiap gamet yang dihasilkan adalah berbeza? Saya nak bagi contoh paling senang. Walaupun awak adalah dari parents yang sama, tetapi setiap kali sperma atau ovum yang dihasilkan oleh parents awak, dia adalah lain.
Senang kata sperma, persenyawaan antara sperma dengan ovum untuk adik-beradik awak yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya adalah berbeza walaupun awak adalah daripada ibu dan ayah yang sama. So senang kata setiap sperma, setiap ovum, setiap gamit yang dihasilkan oleh parents awak adalah unik. Okay, dia adalah variasi. Okay, so hari ni kita nak belajar macam mana dia ada mengalami variasi. Contoh siapa dalam kelas awak yang adik-beradik muka lain sangat? Tiba saya tak boleh recall. Muka Hafiz dengan Anwar saya dah tahu dia adik-beradik. Siapa tiba-tiba saya tak ingat lah. Siapa yang adik-beradik yang muka sama? Farah dengan Aiman Hakim muka saya dah boleh agak macam sama sikit. Siapa, ada tak korang ada adik-beradik yang muka lain? Yang kalau awak cakap dengan adik-beradik, dengan orang lain dia macam, betul ke adik-beradik? Pernah tahu kena macam tu? Tak nak Ada. Pernah kan? So itu adalah disebabkan oleh sperma dengan ovum yang dihasilkan. Setiap sperma dengan ovum yang dihasilkan tu adalah unik. Sebab tu saya kata awak ni adalah sebaik-baik ciptaan. Dekat dalam dunia ni katakanlah Nabil Syami. Ada Nabil, seorang je Nabil. Tak ada Nabil yang lain. So setiap orang tu istimewa. Sebab cara awak dihasilkan tu pun adalah istimewa, unik. Satu je yang ada dekat dunia. Cuma Wafiq dengan Wazif sebab dia asal daripada sperma dengan ovum yang sama. Tiba-tiba dia membahagi, so jadi kembar. Tapi sebenarnya Wafiq dengan Wazif saya tak boleh cakap dia sama. Hampir sama, yes. Ni term tau. Awak tak boleh cakap Wafiq dengan Wazif tu sama. Awak boleh cakap dia hampir sama. Kalau kita kata Wafiq dengan Wazif tu sama, maksudnya dia punya berat, dia punya tinggi sama. Letak ni lalat pun sama. Saya rasa Wafiq dengan Wazif ni mesti ada beza. Saya je tak tahu beza. Ada tak? Kalau korang nampak tak beza antara Wafiq dengan Wazif? Nampak Nampak? Mana satu lagi handsome? Siapa lagi handsome Nabil? Wafiq, okey lah. Saya tak boleh beza lah. Saya minta maaf lah. Saya tak boleh beza. Saya minta maaf. Okay. So nampak beza dia. Okay. Now, kita nak cerita pasal meiosis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau awak tak faham, awak bagi tahu saya Okay, tajuk ni memang dia proses tau. Bila dia proses macam hari tu kita belajar mitosis kan. So awak kena lukis. You have no choice. Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali kalau saya baca bismillah tu maksudnya saya nervous sikit ni. Okay. Lagi sekali, dalam badan kita ada 46 kromozom. Tapi kita tak akan lukis 46. Penat tangan awak nak lukis. Jadi kita ambil 4. Okay. Now, pertama, dalam meiosis 1, hari ni kalau sempat saya cerita meiosis 1 dulu. Meiosis terbahagi kepada 2 juga meiosis 2. Dalam meiosis 1, dia terbahagi kepada profasa 1, metafasa 1. Dia sama juga Pak Mat. Metafasa 1. Lepas tu anafasa 1 dan satu lagi adalah telofasa 1. Senang kata dia semua adalah Pak Mat. Okey Pak Mat. Cuma awak letak belakang tu mesti letak perkataan 1. Saya ulang. Meiosis terbahagi kepada 2. Meiosis 1 dan meiosis 2. Dalam meiosis 1, dia kita pecahkan dia kepada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Wajib awak letak perkataan 1 kat belakang. Jika tak ada perkataan 1, awak letak profasa saja, dia dah jadi mitosis. Okay, so senang kata dalam tajuk meiosis ada 4 peringkat juga. Profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Now, kita masuk dulu profasa 1. Now, dalam profasa 1, kita nak bayangkan meiosis 1 ni macam gatal sikit tau. Dia tak boleh single. Ada tak kawan awak? Dia mesti ada partner dia. Dia mesti ada dia punya couple dia. So, senang kata meiosis is like this. Meiosis 1. So, meiosis 1 ni, the first thing yang berlaku dalam meiosis 1 masa profasa 1, okay, kromozom tu sama je, pendek dan tebal. Ini sebenarnya tak penting ni. Okay, tapi tak apa, saya masukkan juga. Kromozom tu pendek dan tebal. Lepas tu, kromozom ni dia berpasangan. Kromozom homolog berpasangan. Homo. Ingat tak dulu saya kata, apakah yang dimaksudkan sebagai homo? What do you understand about homo? Homo tu apa? Yes, dia mesti sama jenis. So senang kata kromozom ni dia smart, dia bijak, dia pilih berpasangan
jenis dengan dia. Maksudnya sama tinggi. Nampak tak? Kalau kromosom tu ini kalau saya nak cakap macam kalau dalam Islam kata kalau nak pilih pasangan cari pasangan yang sekufu. Dah dengar tak sekufu? Tak pernah Okay now. So senang kata, tengok tak? Kromosom ni sama. Kalau tinggi dengan tinggi sepadan lah kita kata. Tinggi dengan tinggi, pendek dengan pendek. So kromosom ni adalah kita panggil dia kromosom homolog. So proses dia berpasangan ni kita panggil dia sebagai sinapsis. Okey. Saya ulang slow-slow. Kromosom homolog berpasangan. Proses kromosom homolog berpasangan adalah kita kenali sebagai sinapsis. So sinapsis adalah proses berpasangan. Okay. Dia berpasangan dekat mana? Dia berpasangan dekat kiasma. Senang katalah saya ambil, siapa saya nak ambil contoh Nabil. Tapi Nabil baik, tak apalah. Katakanlah Nabil tiba-tiba dia jumpa cinta hati dia. Katalah Nabil jumpa cinta hati dia nama Nabila. So Nabil ajak Nabila couple. So ajak couple tu itu adalah sinapsis. Okay, sinapsis. So Nabil ajak couple kat mana? Katakanlah kat bus stop. So bus stop tu adalah kiasma. Faham tak? Saya ulang lagi sekali. Kromosom yang sama, kita panggil dia kromosom homolog. Kromosom homolog berpasangan kita kenali sebagai Sinapsis. sinapsis. Dekat mana dia melakukan sinapsis? Kiasma. Kiasma. Yes, very good. Kiasma. So kiasma adalah lokasi. Tempat Kiasma adalah couple pula. lokasi. Tempat dia berlaku. Sinapsis tu bila kata, weh, jomlah couple dengan aku. Dia adalah proses. Bila dia dah berpasangan, macam ni tau, bila dah berpasangan ni kan, sekarang kita boleh kenal Nabil dengan Nabila tu as a couple. So kita boleh kenal dia sekarang sebagai bivalent atau tetrad. Nampak tak banyak term? Okay, saya buat lagi satu contoh lagi ya. Nabil, Nabila. Maksudnya Nabil dengan Nabila ni memang kalau awak tengok sepadan betul lah. Memang cantik lah kan sepadan. So nak bayangkan Nabil dengan Nabila. Ni kromosom homolog. Ni Nabil. Ni Nabila. So, katakanlah dia orang berpasangan. Ni kromosom ni sama, sepadan. So kita panggil dia kromosom homolog. So kromosom homolog ni, okay, dia berpasangan. Apakah proses dia berpasangan tu? Sinapsis. Yes, kita kenali dia sebagai sinapsis. Lepas tu, dia melakukan sinapsis tu kat mana? Kiasma. Kiasma. Yeah, dia berlakunya dekat kiasma. Bila dia dah couple, so sekarang dia orang dah cantik sepasang macam ni. Kita kenali dia sebagai apa? Divalent atau Bivalent atau tetrad. tetrad. Yes, kita kenali dia sekarang sebagai bivalent atau tetrad. So okey tak? So far okey tak? So far okey tak? Okay. So sekarang katakanlah budak sekarang couple, saya tak tahulah kan. Okay, now ini kalau ini cerita tau, ini bukan cerita betul tau. So Nabil jangan ikut. Okay, now katakanlah dia orang nak couple ni kan, dia orang dah couple ni kan dah panggil sekarang sebagai bivalent. Sekarang dia orang melakukan pertukaran bahan genetik. Contohnya korang tukar-tukar jam ke, exchange something ke, contoh Nabil jangan ikut. Nah, so katakanlah bila dia orang dah exchange something, tapi ni saya tak ada pen penutup lah. Tak ada pen penutup, sekejap ya. Cantik lah, warna hijau. Okay, katakanlah saya pakai pen. Katakanlah, alright, dia akan melakukan pertukaran bahan genetik. Dia bertukar. Ni pergi ke sini. Ini pergi ke sini. So, pertukaran bahan genetik tu kita panggil dia sebagai pindah silang. Ini lama ni saya nak cerita ni, pindah silang. So, pindah silang ni berlaku selepas kromosom homolog tu berpasangan. So, apakah kepentingan pindah silang? Kepentingan pindah silang untuk pertukaran bahan genetik. Disebabkan berlakunya proses pindah silang ni lah gamet yang dihasilkan. Setiap gamet yang dihasilkan tu adalah unik. Setiap gamet yang dihasilkan adalah tak sama. So, saya ulang. Dalam profasa 1, saya ulang sebelum. Okay, dalam profasa 1, setelah kromosom tu pendek dan tebal, apakah yang berlaku? Kromosom homolog buat apa? Berpasangan.
Cari Yes, pasangan. kromosom homolog tu berpasangan. Apakah nama proses kromosom homolog tu berpasangan? Sinapsis. Yeah, namanya adalah sinapsis. So bila dia berpasangan, sekarang kita kenali dia sebagai apa ni? Bivalent atau Bivalent. Ada tetrat. berpasangan bivalent atau tetrat. Yes, kita kenali dia lepas dia dah berpasangan, kita kenali dia sebagai bivalent ataupun tetrat. Tetrat ni merujuk kepada kromatik ni tau, macam ni. So tetrat, dia ada 4 tetrat. Tapi awak tak payah kisahlah tu. Bivalent atau tetrat. So dia berpasangan dekat mana? Chiasma. Chiasma. Awak ingat chiasma adalah proses kromosom homolog itu berpasangan. Kemudian bila dia dah berpasangan di chiasma, apakah yang berlaku seterusnya? Proses pindah Pertukaran silang. genetik. Proses pindah silang. Lagi saya beritahu. Apakah kepentingan proses pindah silang? Pertukaran bahan Tentang genetik. kombinasi gen baharu. Yes. Dan Ya, so berkombinasi. sini adalah berlakunya pertukaran bahan genetik. So kita nak bayangkan, masa awal-awal couple, semua nampak cantik, berbunga-bunga kan. So pergi mana-mana pun berdua je kan. Right. So sekarang lepas profasa 1, peringkat yang seterusnya adalah metafasa 1. So apakah yang berlaku dalam metafasa 1? Kromosom homolog ataupun bivalent tu tadi, Nabila dengan Nabil tu tersusun kat tengah. Okay, nampak tak? Yang ini saya ambilkan yang ini ni biru ni. Ini katakanlah ni Nabil. Okay, Nabil tadi tajam dia separuh bagi dekat girlfriend dia Nabila. Okay, yang sebelah sini Allah. Sekejap. Okay, right. Lepas tu yang ini adalah yang perempuan. Okay, ini Nabila. Nabila pun bagi pula dia punya jam ke apa-apa dia exchange. Mula-mula tu dia orang excited. So tengah happy kan? So dia orang pun jalan kat tengah, dia orang ditarik pergi tengah. So siapakah yang menarik kromosom homolog tu di tengah? Gentian gelendong. Gentian gelendong. So senang kata, dalam metafasa 1, ayat dia paling penting kromosom homolog menyusun di tengah. Di sata tulis tiba. Alright, so kromosom homolog ni menyusun. Okay, saya bagi awak satu tips tau, saya nak bagi senang ingat. Kalaulah dalam meiosis, sekejap. Kalau dalam meiosis, satu gigi, dia hanya boleh bawa satu kromosom. Tetapi, kalau dalam satu gigi ada 2 kromosom. Sebab tu kita kata kromosom homolog yang menyusun di tengah. Lepas dia menyusun, dekat metafasa ni, lepas tu dia orang gaduh. Bila dia orang gaduh, kita dah tak kenali dia sebagai kromosom homolog. Kita kenali dia sebagai kromosom sahaja. Okey, ni salah ni, typo. Awak tengok kat nota awak. Lepas metafasa peringkat apa? Lepas metafasa peringkat. Yes, anafasa. Dalam anafasa 1. So senang kata dalam anafasa 1, kromosom bergerak ke kutub bertentangan. Kita tak guna perkataan kromatik, kita guna kromosom. Kenapa kita guna perkataan kromosom? Kenapa kita tak guna kromatik? Kalau dalam mitosis, peringkat metafasa, kata kromatik bergerak ke kutub bertentangan. Tetapi dalam meiosis, kenapa kita guna perkataan kromosom? Sebab dia orang tak berpecah. Yeah, sebab kromosom ni dia tetap terdiri daripada kromatik kembar. Okay, alright, so kita kenali dia sebagai kromosom. Okay, lepas tu bila dia bergerak ke kutub bertentangan, asing ke kutub bertentangan. Okay, anafasa asing ke kutub bertentangan. Kemudian terpisah, tiba. So kromosom tiba ke kutub bertentangan. Masa ni dia akan mengalami sitokinesis dengan cepat. So tapi masa peringkat ni, perasan tak? Peringkat ni, saya buat bulat macam ni. Dalam meiosis 1, proses ni dah menghasilkan berapa sel anak? Dalam meiosis 1, proses ni dia dah menghasilkan berapa sel anak? 2. 2 sel anak. Okey, 2 sel anak, bilangan kromosom
dia sama atau separuh dengan induk? Separuh dengan induk. Yes. So senang kata, bilangan kromosom tu dah haploid. Kenapa saya kata dia haploid? Sebab bilangan kromosom dah separuh. Kenapa kita kata dia separuh? Sebab asalnya kromosom ini adalah 1, 2, 3, 4. Yang ini ada 1, 2. So kita kata masa meiosis 1, proses ni dia dah menghasilkan 2 sel anak, bilangan sel anaknya dah haploid. Tetapi tadi kita kata meiosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan berapa sel anak? Berapa 4 sel sel anak? anak. 4. Sebab tu kita kena mengalami meiosis 2. Okay. Right. Now, dalam meiosis 2 ni peringkat dia adalah sama dengan macam mitosis. Dia macam lebih kurang sama dengan mitosis. Okay. Alright. Nah, boleh tak saya tanya, ada tak siapa-siapa yang ada iPad? Ataupun siapa-siapa yang boleh bentang pakai laptop? Wafiq, Wazif, ada laptop ke? Korang belajar pakai apa? Korang belajar pakai handphone ke? Korang belajar pakai laptop? Atau siapa ada yang belajar pakai iPad? Ha? Semua pakai handphone ke? Wazif, Wafiq? Saya pakai phone. Pakai handphone. Semua dah tak nak mengaku pakai laptop. Sampai hati korang. Atau korang iPad pun ada ni. Okay, sebenarnya saya nak suruh Pakai bentang ni. laptop cikgu. Tak pakai laptop? Boleh bentang tak? Saya. Okey, tak apa. Bagi saya terang dulu. Nanti saya, kalau saya tak faham, saya rasa kantor, saya rasa macam korang tak faham dan baru suruh korang bentang. Okay, now. Right, so sekarang kita masuk meiosis 2. Now, dalam meiosis 2, proses kan, tadi dia hasilkan 2 sel anak kan? Saya sambung episod 2. Now, dalam episod 2, meiosis 2, sama juga meiosis 2, dia terbahagi kepada profasa 2, metafasa 2, lagi? Lepas tu? Anafasa Fasa 2. 2. Yes, anafasa 2, and then? Telofasa 2. Telofasa 2. Yeah, telofasa 2. Now, dalam profasa 2, dia lebih kurang sama dengan mitosis. Kenapa saya kata lebih kurang sama? Kromosom tu pendek dan tebal. Masa saya nak kata kromosom homolog tu tadi, Nabil dengan Nabila, dia broken hearted. Nabil dengan Nabila, dua-dua ni dah rasa lepas tu dia orang dah tak nak couple dah. Dia orang single je. So, masuk meiosis 2, dia orang punya proses lebih kurang sama macam mitosis. Okay, so sama je, kromosom tu pendek dan tebal, ingat tak? Profasa pendek dan tebal. Kemudian kromosom tu menyusun di satah khatulistiwa. Nampak tak? Sini kan dia orang dah broken hearted kan? Yang menyusun dekat satah khatulistiwa ni satu je. Kita panggil dia sebagai kromosom je. Tetapi kalau masa kromosom homolog, metafasa 1 ni, kita kata yang menyusun kat tengah adalah kromosom homolog. Tetapi dalam metafasa 2, okay, yang menyusun di tengah ni, kita panggil adalah sebagai kromosom. Boleh tak saya kata kromosom homolog menyusun di satah khatulistiwa? Boleh tak? Tak. Kenapa? Dia single. Yes, very good. Dia single. Sebab dia tak berpasangan. Yes, sebab dia tak berpasangan. Paling senang kalau Afwan dia single kan. Okay. So dia single. So dia menyusun satu je kat tengah. So kromosom homolog tu menyusun di tengah. So senang kata kita ada 2 sel anak tau. Ni kan. Kita ada 2 sel anak. 2 sel anak ni dia berlaku serentak. Yang ini pun menyusun di satah khatulistiwa. Yang ini pun dia menyusun di satah khatulistiwa. So kita ada 2 sel anak. Dua sel anak tu akan mengalami meiosis 2. Okay. Kemudian, right, kromosom ni barulah sekarang, okay saya suruh awak teka. Dalam anafasa 2 ni, saya nak panggil dia apa ni? Ini. Kromatik. Yes. Kromatik. Kenapa kita panggil, kenapa? Sebab kromatik kembar berpisah. Sebab dia dah. Dia pecah 2. Sebab dia punya Bahagi dua, bahagi kromatik dua. kembar tu bahagi 2. So bahagi 2 apa yang putus? Ventricle. Woi, Ya. ventricle. Centroma. Astagfirullahaladzim. Jauh gila. Right. Sentroma dia putus. Bila sentroma dia putus, so sekarang yang bergerak ke kutub bertentangan. Okay.
adalah kita panggil dia sebagai Kromatik. Kromatik. so, kromatik ni akan bergerak ke kutub pertentangan. So akhirnya di peringkat telofasa kromosom tiba di kutub pertentangan dan dia akan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Dan satu lagi kromosom ni adalah senang kata kromosom ni sel anak ini mempunyai variasi. Apakah yang dimasukkan sebagai variasi 4 sel anak yang ada variasi? Apakah yang dimasukkan sebagai variasi? Evolusi. Yes, variasi itu senang kata adalah kepelbagaian berbeza. Senang kata korang ada 5 orang adik-beradik, korang semua lain. Sebab tu kita nak kata dia adalah 4 sel anak. Lepas tu bilangan sel anaknya adalah haploid. Dan satu lagi dia adalah berbeza. Kenapa dia berbeza? Kalau saya nampak kat sini kan. Yang sini ni kuning biru. Tak ada belang. Sini kuning biru ada belang. Sini pula kuning biru ada belang. Nampak tak? Tapi sini satu panjang satu pendek. Sini pula ini pun sama ada belang. So senang kata kromosom yang dihasilkan adalah berbeza. Dia bilangan kromosom adalah haploid dan juga dia berbeza. Tadi kenapa kromosom ni boleh berbeza? Apakah proses yang menyebabkan kromosom tu boleh berbeza? Pindah Silang tu ke? Pindah silang. Pindah silang. Pindah silang tu berlaku kat mana? Pindah silang tu berlaku. Fasa satu. Meiosis satu. Dia berlaku pada profasa 1. So, cegak saya nak tanya. How, are you okay, Ma? Everybody, are you okay? Yang lain semua okay tak? Okay. Okay tak? Alright, okay. Saya risau sebab saya paranoid sebab saya tak dapat tengok muka awak. Kalau kat kelas, you guys diam, saya okay lagi sebab saya boleh tengok muka awak. Tapi for now, saya tak dapat tengok muka awak. So, bila saya tak dapat tengok muka awak, saya tak boleh tengok muka awak tu sama ada awak faham atau tak. So, it's a bit paranoid. Okay, so senang kata, kesimpulan kita belajar tadi, meiosis, ada berapa peringkat meiosis? 2. Meiosis okay, so saya buat sini. Meiosis kita bahagikan kepada 2 peringkat. Satu adalah, Meiosis satu. yes, very good, meiosis 1. Satu lagi? meiosis 2. Meiosis 2. Dalam meiosis 1 kita boleh pecahkan kepada berapa? 4. Apa dia? Profasa 1, Satu. Metafasa 1. anafasa Anafasa 1, 1. Telofasa 1. Telofasa 1. telofasa, anafasa jajak. Salah. Profasa, metafasa. Okay. Sini adalah meta 1. Lepas tu kita ada ana 1. Kita ada 4 adalah telo 1. Dan saya tambah kat sini dengan sitokinesis sekali. Serentak. Okay, kalau meiosis sama juga. Kita ada profasa 1. Profasa 2. Lepas tu metafasa 2. Lepas tu, meta ana 2. Lepas tu kita ada meta ana telo 2. 6. Dalam meiosis 1, awak kena ingat lebih pada profasa. Dekat peringkat profasa 1, okay, ada peristiwa-peristiwa penting yang berlaku. Apakah peristiwa penting yang berlaku? Pindah silang. Pindah silang. Yes, sebelum pindah silang. Ikut dia punya Kinesis. Sinapsis. Yes, so Kromosom kromosom. homolog berpasangan. Yes, berpasangan. Apa nama proses Dikenali berpasangan? sebagai sinapsis. Sinapsis. Yes, sinapsis. Berlaku di kiasma dan dikenali Yes. sebagai bivalent atau tetrad. Dan berlakunya proses pindah silang. Kiasma. Dia lepas tu dikenali sebagai bivalent. Lepas tu dia akan melakukan pindah silang. So senang kata, dalam profasa 1 cerita dia intro macam awak tengok drama, episod 1 kena best. Kalau episod 1 tak best, korang tak nak tengok episod 2 dan 3. Faham tak maksud saya?
So Faham. dalam proses meiosis terbahagi kepada dua. Ini drama, ada season 1 and season 2. Dalam season 1 kita kenali dia sebagai meiosis 1. Lepas tu season 2 kita kenali dia sebagai meiosis 2. Lepas tu dalam season 1, meiosis 1 ni, episod yang pertama adalah profasa 1. Dalam profasa 1 ada 4 peristiwa penting yang berlaku. Pertama, kalau awak tengok kat sini adalah sinapsis, kromosom homolog. Yelah, hero dengan heroin mesti sepadan. Kalau tak sepadan, korang tak akan tengok drama tu. Macam Nabil dengan Nabila, mesti sepadan. Kalau tak sepadan, korang tak nak tengok. So, sama juga. So, kromosom homolog yang sepadan ini berpasangan, namanya sinapsis. Berlaku kat mana? Kiasma. Bila dia dah couple, kita kenali sebagai Valen. Valen. Ada tak nama lain yang ataupun tetrad. ataupun tetra. Saya tak tahu nama orang budak sekarang panggil, kalau dia orang dah couple, korang panggil apa? Macam ada setiap orang panggil items. Saya tak tahu budak sekarang kalau dah couple, partner tu korang panggil apa, saya tak tahu. Tapi kalau kromosom, apa Nabil? Double. Ya ke Nabil? Macam tak percaya je. Okay. So kalau kromosom bila dia dah couple, dia ada dua nama. Kita kenali dua. Sama ada dia bivalent ataupun tetra. Lepas tu dia tukar-tukar bahan genetik, kita panggil dia sebagai pindah silang. Tapi macam lah drama kan. Takkanlah dia cantik semua, everything kan. Lepas tu dia akan mengalami, dia mula baik dulu, dia dating sama-sama, dia menyusun, kromosom homolog tu dia menyusun dekat Sata Khatulistiwa. Lepas dia tu, bila dia dah menyusun tu apa jadi? Dia berpisah. Pecah balik. Yeah, dia berpisah balik. Ke arah kutub bertentangan. Tapi masa ni kenapa kita tak panggil dia sebagai kromatik? Sebab sentroma Sebab dia tak bagi dua. Sebab dia tak berpisah. Yeah, sebab dia punya kromosom tu masih ada sentroma. Ini adalah sentroma. Kita panggil dia masih sebagai sentroma. Okay. Now, kita ada masa lagi berapa minit ni? Masa lagi. So, kesimpulan. Saya kata lagi sekali. Meiosis terbahagi kepada dua, meiosis 1 dan meiosis 2. Dalam meiosis 1, kita pecahkan pada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa / dengan sitokinesis. Nah, yang ini adalah perbezaan antara proses profasa yang berlaku pada mitosis. Ini adalah mitosis. Ini adalah meiosis. Tapi ini adalah meiosis 1. Ini adalah meiosis 2. Jalan cerita dia lebih kurang sama tau. Okay. Saya compare. Kalau saya tak sempat, saya buat satu dulu. Esok next class baru kita sambung. Okay. Ini adalah masa mitosis. Bila masa mitosis, dia punya cerita sama tau. Macam nak bayangkan drama Melayu. Jalan cerita dia sama, hero je lain. Jangan tanya saya hero dengan heroin orang sekarang. Saya dah tak ingat lama saya tak tengok drama. Siapa yang hero sekarang? Saya tahu Fatah Amin je. Siapa lagi? Saya tak kenal. Heroin saya tahu Hana Deli. Macam tu lain. Dia punya hero, jalan cerita dia lebih kurang sama, tetapi heroin dia berbeza. Okay. So dalam cerita ni pun sama ke? Korang tak tengok drama Melayu? Semua tengok K-drama ke? Tak lain Melayu, ego TV. Melayu. Ya, ego. Ya Allah, tak layan Melayu. Biar betul. Okay, now. So, kromosom. Okay, so saya ulang lagi sekali Tengok jalan cerita dia. Tengok ni kan. Sini dalam profasa. Nik Maisara. Hi, morning. Okay, now. Kromosom. Ini adalah mitosis tau. Mitosis, kromosom tu pendek dan tebal. Kalau profasa 1, ni drama dia paling panjang sekali. Dia tak cukup pendek dan tebal. Kromosom homolog berpasangan melalui sinapsis. Membentuk bivalent melalui sinapsis, berlaku kat kiasma dan pindah silang. Nampak tak? Tapi kalau dalam profasa 2, dia lebih kurang sama dengan mitosis. Tetapi bezanya ia ini pakai 2 sel. 2 sel berlaku serentak. Okay? Now, yang ini selalu keluar SPM tau. Selalu keluar SPM. Macam mana nak bezakan adalah dalam metafasa 1 yang menyusun dekat tengah ni adalah KH, kromosom homolog. Tetapi dalam metafasa masa mitosis yang menyusun dekat tengah, kita kenali dia adalah sebagai kromosom je. Ini pun sama.
kenali sebagai kromosom je. Yang ni selalu budak sangkut. Cikgu, macam mana saya nak lukis? Saya bagi satu tips tau dekat budak saya dulu. Saya bagi tips macam ni. Okey, awak tengok kalau kromosom homolog, satu gentian gelendung untuk metafasa satu ni kan, masa meiosis satu, yang menyusun dekat tengah ni, kromosom homolog. Maksudnya satu GG, satu gentian gelendung, ada dua kromosom homolog. Okey. Tetapi, kalaulah untuk metafasa, okey, metafasa masa mitosis ataupun meiosis 2, yang menyusun kat tengah GG ni tarik berapa kromosom? Kalau daripada saya lukis ni GG tarik berapa kromosom? GG dapat tarik berapa kromosom? Satu. Yes. GG tarik satu kromosom je. Ini satu. Sekejap Ini satu kromosom. Alamak, tak cantik. Ini satu kromosom. Ini satu. Ini pun sama. Satu kromosom. Okay. Sebab tu, bila dia tarik satu kromosom, metafasa, kita kata kromosom menyusun di satah khatulistiwa. Tetapi, dalam meiosis satu, kita tak kata kromosom. Kita kena panggil kromosom homolog. Lagi sekali, kenapa kita panggil dia sebagai kromosom homolog? Sebab dia ada dua kromosom. Pasangan. Yes, dia ada kromosom yang berpasangan. Dalam satu GG, perasan tak? Dalam satu GG hanya ada satu kromosom. Okey? Yang ini pun sama. Okey, so yang ini saya sambung next saya ingat so far, okey. Okey, hari Rabu. Okey, so itu saja. Do you have any question? Ada tak apa-apa soalan? Tak ada? Oh, lagi. Kita combine kelas ni okey ke tidak? Okey tak? Okey. Cuma waktu tu saya tak boleh buat apa-apa. Saya faham waktu ni pagi, which is saya tak boleh buat apa-apa. Saya rasa okey lagi kot 8.30, 8.45. Ke awak nak buat kelas kedua? Tapi saya malas nak buat kelas kedua, takut korang dah berperang. Tak, korang dah start main PUBG. Takut korang dah start main PUBG pukul 2. Tak ada tak? Tak ada main game. Pagi kan lagi. Lepas tu bila dah habis belajar. Pagilah cikgu pagi. Sebab bila korang dah habis, petang tu korang dah boleh buat aktiviti sendiri. Betul. Saya. Sokong cikgu. Okay, so homework hari ni adalah awak lukis proses mitosis 1 dan juga meiosis 1. Proses meiosis. Meiosis 1 ni kan, proses meiosis 1, lukis, siap label meiosis 1 dan juga meiosis 2. So, lagi sekali, apakah yang dimasukkan sebagai meiosis penutup? Meiosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan Empat sel anak dan setiap sel anak separuh tu kita kenali sebagai haploid. so separuh tu haploid. Lepas tu setiap anak tu sama ke berbeza? Berbeza. Kenapa dia boleh berbeza? Sebab berlaku silang. Proses pindah silang. Berikan saya satu contoh sel yang hasil daripada proses meiosis. Apakah satu sel yang terhasil daripada proses meiosis? Sel gamet. Ya, sel gamet. Sel gamet lelaki dikenali sebagai Sperma. Sel gamet perempuan? Ovum. So itu sahaja. Thank you so much. Sorry tau saya ambil waktu rehat awak ni. Boleh. Ni rehat? Boleh? Dah makan. Lagi satu saya rasa sebab korang boleh makan sambil kelas. Tengah belajar. Betul kan? Okay. Alright, so saya jumpa hari Rabu. So itu sahaja. Thank you so much. Okay, bye. Bye everybody. Terima kasih. Bye. Bye. Sambung makan. Saya tekan tau. Bye. Right. Just need to call. Bye, terima kasih, Go. Bye. Pergi sambung makan.